Hai semua, Assalamualaikum. Lama kita tak bertemu kan? Jadi hari ini kita nak belajar untuk subjek pendidikan Islam iaitu untuk tahun 6 bersama saya Ustazah Ain, iaitu di bawah tajuk bidang adab dalam unit 3, iaitu tajuknya ialah kemudahan awam milik bersama. Jadi jomlah sama-sama kita belajar apa itu kemudahan awam milik bersama pada kali ini. Baiklah semua, pada kali ini kita lihat iaitu apa itu harta benda dan kemudahan awam. Okey, maksudnya ialah perkhidmatan, prasarana dan kemudahan asas yang disediakan untuk kegunaan bersama-sama bagi semua orang. Okey, cuba kita fikirkan apa yang kita dah guna harta benda awam untuk diri kita sepanjang kita hidup ini. Contoh, apa dia di zaman kanak-kanak, kita dah pernah guna playground. Sometimes dekat kita pergi tandas awam. And then kita menggunakan masjid. Iaitu pada satu ketika dulu ada pondok telefon. Jadi banyak dah harta benda dan kemudahan awam yang kita dah guna secara tidak langsung. Okey, baiklah. Dan awak semua tahu tak sebenarnya memelihara kemudahan awam ini terdapat dalil di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Qasas. Baiklah, jom sama-sama kita pendengarkan bacaan potongan ayat daripada surah Al-Qasas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Okey, maksudnya di sini ialah lakukanlah kebaikan iaitu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kebaikan kepadamu. Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sukakan orang yang melakukan kerosakan. Jadi dalam ayat Al-Quran ini mengatakan Allah menyuruh kita melakukan kebaikan seperti mana Allah lakukan kebaikan kepada kita. Dan Allah sangat tak suka pada orang-orang yang melakukan kerosakan. Contohnya apa? Contohnya vandalisme. Jadi jom sama-sama kita pelihara kemudahan awam yang kita boleh gunakan secara percuma. Baiklah, terdapat 3 sunnah Rasulullah SAW berkaitan kemudahan awam. Iaitu yang pertama ialah Rasulullah SAW memberitahu bahawa baginda melihat seseorang yang pernah membuang kayu dari laluan orang ramai mendapat ganjaran syurga. Yang kedua ialah Rasulullah SAW mengingatkan bahawa sesiapa yang menyakiti ataupun memberikan kesusahan kepada orang lain akan menimbulkan kemarahan mereka. Dan yang ketiga pula ialah Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjauhi 2 perkara yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu membuang air besar di laluan orang dan tempat berteduh mereka. Okey, jom sama-sama kita muhasabah balik apa yang dah kita lakukan terhadap kemudahan awam dan juga harta benda awam. Okey, baiklah, jom kita lihat adab menggunakan harta benda dan kemudahan awam yang menepati syarak. Setiap perkara kebaikan yang Allah minta kita lakukan mestilah perlu mematuhi syarak. Okey, yang pertama ialah menjaga kebersihan
dan tidak membuat kerosakan. Jadi, orang lain pun boleh guna bila kita sama-sama menjaga kebersihan harta benda dan kemudahan awam. Yang kedua, kita lihat berdisiplin ketika menggunakan kemudahan awam. Tak kisahlah sama ada di sekolah, di tempat awam dan juga di mana-mana sahaja yang orang ramai boleh gunakan pada perkara yang sama. Okey, yang ketiga kita lihat pada tidak menyalahgunakan kemudahan awam. Maksudnya di sini jangan buat seperti hak sendiri. Fikir harta benda awam tu orang lain pun nak guna, bukan kita seorang saja yang guna. Okey. Yang keempat ialah memberikan peluang kepada orang lain menggunakan kemudahan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, orang lain pun nak guna. Jadi, kita janganlah nak guna sepanjang masa. Kita kena fikir juga, orang lain pun nak guna. Takkan aku nak guna seorang kan? Dah lah percuma. Okey. Kemudian yang kelima ialah menggunakan kemudahan dengan bertanggungjawab. Jadinya dekat sini sama-sama kita jaga, sama-sama kita pelihara, sama-sama kita memudahkan orang lain. InsyaAllah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Baiklah. Kita dah lihat tadi adab-adab menjaga harta benda awam yang menepati syarak. Jadi, soalan saya, apakah perasaan kamu ketika menggunakan kemudahan awam yang rosak dan kotor? Jadi, di sini saya nak awak fikirkan apa perasaan awak. Saya dah ada jawapan. Sekarang ni, saya nak tahu jawapan daripada awak pula. Seterusnya, jom kita lihat pada kepentingan memelihara harta benda dan kemudahan awam. Baiklah, kepentingan memelihara kemudahan awam iaitu yang pertama terhadap individu. Individu tu untuk diri kita sendiri. Yang pertama, kita dapat menggunakan kemudahan dengan selesa. Ini untuk diri kita lah, untuk individu. Yang kedua, melatih diri berdisiplin dan bertanggungjawab. Dan yang ketiga, menyemai akhlak mulia dan nilai murni dalam diri kita. Okey, di sini apa yang kita dapat untuk diri kita. Dan seterusnya untuk masyarakat pula, apa dia yang kita akan dapat jika kita memelihara kemudahan awam, iaitu kita boleh mewujudkan perasaan bertanggungjawab. Yang kedua, mengelakkan perbalahan dan ketidakselesaan. Dan yang ketiga, melahirkan masyarakat harmoni dan sejahtera. Jadi, kita tak ada nak gaduh-gaduh. Contoh, bila kita nak main, kita nak bawa adik-adik kita main taman permainan, kita lihat taman permainan itu bersih dan tak perlu pun kita nak bersih-bersihkan, nak kata tak rosak. Jadi adik-adik kita boleh main dengan selesa. Okey. Kemudian kita lihat pada negara pula. Apa dia kepentingan memelihara kemudahan awam ni pada negara? Pada negara, kita dapat mengekalkan persekitaran selesa untuk rakyat. Yang kedua, menjaga imej negara dan menjadi tarikan pelancong. Ketiga, menjimatkan kos pengurusan dan menjaga ekonomi dan menjana ekonomi negara. Jadi kita tidak ada lakukan sebarang pembaziran hanya semata-mata asyik membetulkan benda yang rosak je. Jadi jom sama-sama kita pelihara. Okey? Baiklah, jom kita lihat pada akibat mengabaikan tanggungjawab memelihara kemudahan awam. Ia terbahagi kepada individu, masyarakat dan juga negara. Kita lihat pada individu dahulu. Okey, pada individu, yang pertama akan menimbulkan rasa tidak selesa kepada pengguna lain. Yang kedua, boleh membawa bahaya jika menggunakan kemudahan yang rosak dan tidak selamat. Dan yang ketiga, menyebabkan hilang rasa tanggungjawab dalam diri kita. Okay. Untuk masyarakat, orang ramai tidak dapat menikmati kemudahan yang disediakan dalam jangka masa yang lama.
Yang kedua, melahirkan suasana masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Dan yang ketiga, mencetuskan kebencian dan permusuhan. Okey, untuk negara pula, mencemarkan imej negara dan agama. Yang kedua, menyebabkan pengunjung luar tidak selesa dengan keadaan negara. Secara tidak langsung, pengunjung luar akan memandang negara kita adalah negara yang teruk, yang masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan macam-macam lagi. Dan yang ketiga, menjejaskan ekonomi kerana kos pengurusan yang tinggi. Jadi, jom sama-sama kita pelihara, sama-sama kita berjimat, sama-sama kita boleh gunakan harta benda dan kemudahan awam bersama. Okey, baiklah. Terima kasih kerana sudi belajar bersama saya. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk bab-bab ataupun pengajaran yang seterusnya. Dan Ustazah sayang semua anak murid Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, hiasi pribadi.